Muka surat 77. Salat sunat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Salat sunat istikharah, iaitu salat sunat untuk memohon dari Allah agar ditunjuki pilihan terbaik dari urusan kita. Istikharah itu maknanya memohon kebaikan, memohon agar ditunjuki oleh Allah apa yang baik. Dalil dan juga fadilatnya. Sabda Nabi SAW, di antara tanda kebahagiaan seorang anak Adam, yakni manusia, ialah dia banyak beristikharah kepada Allah dan redanya. Reda makna dia terima, dia dapat, dia akur, dia reda terhadap apa yang telah ditentukan Allah untuknya. Itu tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan seorang manusia, kata Nabi, ialah dia banyak beristikharah kepada Allah. Makna dia banyak minta Allah Ta'ala tunjuk dalam urusan dia tu apa yang baik. Di antara tanda kesengsaraannya pula ialah dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Maknanya dia terlalu yakin dengan diri sendiri. Seolah macam maknanya dia tak minta petunjuk Allah. Itu makna tanda kesengsaraan. Tuan-tuan dan sekalian, wallahu alam, biasanya kalau Quran, hadis, dalam hadis ni Nabi sebut kalau bahagia itu makna syurga. Kalau sengsara itu makna orang itu bakal menjadi ahli neraka. Wal'iyazbillah. Sebagai contohnya, tuan-tuan dan perempuan pun biasa dengar hadis Nabi menceritakan berkenaan dengan perjalanan janin dalam perut ibu. Kata Nabi, 40 hari yang pertama nutfah. Ini janin kita dalam perut mak kita dulu ni, 40 hari yang pertama kita ni berupa air mani. Kemudian 40 hari yang kedua alaqah. Daripada air mani itu dia menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari yang ketiga cukup 120 hari, 40 kali 3 120 hari. Yang mana 40 hari yang ketiga tu dia mula membentuk segumpal daging. Dia bila cukup 40 hari yang ketiga tu, mana 120 hari, Allah Ta'ala mengutuskan malaikat. Allah Ta'ala menghantar malaikat untuk meniupkan ruh. Dan meniupkan ruh dalam janin tu. Dan menulis berapa umur dia, mana dia lahir atas muka dunia lagi, berapa umur dia, berapa rezekinya, dan termasuk yang ditulis itu sa'idun au syaqiyun, dia ini akan bakal bahagia ataupun binasa. Makna kata ulama, dia ni akan bakal menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Mana dia hidup atas muka dunia nanti ni, dia beriman, dia akan beriman atau tidak, dia akan semayang atau tidak, dia akan minta ampun atau tidak kalau dia melakukan dosa dan sebagainya. Jadi kalau ada semua-semua tu, mana dia akan bahagia, mana bahagia jadi syurga. Ataupun syaqiyun, dia akan binasa. Mana dia buat semua benda atas muka dunia ni membawa kebinasaan dia. Dia kufur kepada Allah, dia jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, itulah makna dipanggil sa'idun au syaqiyun. Di sini Nabi sebut di antara tanda kebahagiaan seorang manusia. Mana ditanda orang tu orang baik, ialah dia ni sentiasa beristikharah kepada Allah. Mana dia sentiasa minta petunjuk Allah. Maknanya dia tahu dia ada Tuhan.
Dan dia tahu bahawasanya semua yang dia buat ini hanya boleh berjaya kalau Allah Ta'ala yang dipanggil apa? Yang tentukan kejayaan itu. Dan dia redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Mana dia tak mengeluh. Dan sebagainya lagi lah. Dan di antara tanda kesengsaraannya pula ialah dia meninggalkan istikharah kepada Allah. Dan kemarahannya terhadap apa yang ditentukan Allah untuknya. Mana dia tak redha, dia marah. Dan dia tak pernah puas hati. Allah Ta'ala bagi banyak pun tak puas hati. Dia bagi sikit lagi tak puas hati. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis yang pertama ni, Nabi tak sebut lagi semayang istikharah. Jadi sebab itu istikharah ni, dia tak semestinya semayang. Paling-paling kurang, kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tunjukkanlah kepada aku jalan yang terbaik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan bila kita jaga semayang ni, maknanya setiap kali kita semayang ni kita kena baca Fatihah. Dalam Fatihah tu kita doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jadi mudah-mudahan itu pun Allah Ta'ala terima dah sebagai istikharah kita tu. Mudah-mudahan. Sebab kita tak apa nak adil sangat sembahyang sunat istikharah apa semua. Kadang-kadang doa pun tak ada. Kadang-kadang makan pun bismillah pun tak ada baca. Kadang-kadang nak buat macam mana dah, bukannya lapang sangat pun. Tapi yang panggil apa? Terlupa. Tapi bila kita jaga sembahyang tu 5 waktu tu, bangun pagi-pagi lagi dah sembahyang subuh dah. Jadi mudah-mudahan kita tak lupalah berdoa kepada Allah. Dan doa dalam sembahyang ni, ihdinas siratal mustaqim. Di samping doa di antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan di samping tuan-tuan sekalian, dalam sembahyang ni semua ibadat ada. Dan zikir pun ada dalam sembahyang. Dan zikir yang paling penting sekali, apa zikir yang paling penting sekali? Zikir yang paling penting, la ilaha illallah. Itu zikir yang paling penting lah. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Jadi orang yang tak pernah tinggal sembahyang sehari semalam, dia akan bersyahadah paling-paling koman 1 hari 9 kali. Subuh sekali, yang lain-lain semua 2 kali. Tahiyat pertama, setiap kali tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan selawat pun dia tak tinggal. Selawat pun 9 kali juga. Itu belum masuk lagi takbir, Allahu Akbar. Setiap kali pindah Allahu Akbar, tasbih 3 kali rokok. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita berazamlah bahawasanya jangan tinggal salat. Bila-bila masa pun jangan tinggal sembahyang fardu. Kerana bila kita tak tinggal sembahyang ni, makna kita dengan Allah Ta'ala ni ada hubungan. Dan baliklah pesan pada anak-anak kita, kalau dia segan pun ibadat-ibadat lain, sembahyang tu gagahlah. Jangan tinggal. Bukannya payah mana pun. Bangkit pagi 2 rakaat saja. Patutnya pagi ni kena 10 rakaat pasal baru lena. Tapi Allah Ta'ala ni dia tahu. Walaupun kita baru lepas lena, tapi kalau suruh banyak-banyak, tak buat. Tapi yang kita agak timbul tanda tanya tu, dan Allah Ta'ala ada hikmah dia. Kalau kita dari segi logik akal lah, subuh ni dia kena bagi banyak rakaat sebab baru lena, baru rehat. Tapi Allah Ta'ala kata buat 2 saja. Zuhur ni, kita ni kan break kerja. Break kerja. Tapi Allah Ta'ala kata 4. Itu sebab tu agama ni dia kadang-kadang dia panggil apa? Agak dari segi akal ni, kalau kita tengok dari segi lapis pertama tu tak nampak apa hikmah. Kita dah kena kaji lagi. Sepatutnya Zuhur ni 1 cukup lah. Pasal kita kan letih. Letih ke, tak letih ke, kamu buat kerja bendang ke, kerja duduk dalam pejabat ke, Zuhur 4. Kecuali kalau musafir 2. Itu ada hikmah yang tertentu. Allah Ta'ala suruh kita buat. Kemudian hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah menceritakan, Nabi SAW mengajar kami, kata Jabir radhiyallahu anhu, untuk beristikharah dalam semua urusan kami
sebagaimana beliau mengajar kami surah dari Al-Quran. Maknanya tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat ni bila Nabi ajak surah, Nabi suruh hafal. Jadi bila istikharah ni, kata Jabir, Nabi ajak pada kami macam mana Nabi mengajar surah dalam Quran. Maknanya Nabi tekan sungguh-sungguh. Bila ada urusan saja buat sembahyang istikharah. Hadis nombor 2 ni hadis istikharah, sembahyang istikharah. Baginda Nabi SAW berkata, apabila seseorang dari kamu ingin melakukan sesuatu urusan, lakukanlah solat 2 rakaat yang bukan solat fardu. Yang bukan solat fardu. Mana lain daripada sembahyang fardu. 2 rakaat khusus dengan niat istikharah. Kemudian berdoalah dengan doa yang akan disebut selepas ini. Nanti kita akan bacalah nanti niat dia macam mana. Waktunya. Waktu dia apabila ada saja urusan yang memerlukan petunjuk Allah. Bila ada urusan yang kita memerlukan petunjuk Allah. Namun solat istikharah tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu di tengah solat. Tak boleh buat lepas subuh. Lepas sembahyang subuh tak boleh. Lepas asar tak boleh. Ketika matahari berada di tengah langit pun tak boleh. Mana waktu-waktu ini larang salat, tak boleh buat istikharah. Kena buat waktu lain. Waktu duha, lepas zuhur boleh. Maghrib, isyak pun boleh. Tengah malam pun boleh. Yang tak boleh adalah waktu-waktu yang dilarang salat, iaitu lepas kita sembahyang subuh, lepas kita sembahyang asar, dan lepas sembahyang subuh, sehinggalah kita kena tunggu sampai matahari naik segala. Lepas sembahyang asar pula, tak boleh kita sembahyang, kita kena tunggu sampai masuk maghrib. Dan begitu juga bila matahari berada di tengah langit. Sehinggalah masuk zuhur. Itu baru selesai waktu dilarang sembahyang. Bilangan rakaat dia sebagaimana Nabi sebut tadi 2 rakaat atau lebih dengan syarat 1 salam. 2 rakaat, 4 rakaat pun boleh. Tapi kata ulama kita dengan syarat 1 salam. Jadi kalau tuan-tuan buat, maknanya 4 rakaat, 2-2. Mana 2 yang pertama tu lah istikharah. 2 yang berikutnya itu dia jadi mutlak lah. Jadi begitu. Kaifiatnya, lakukanlah salat sunat 2 rakaat dengan niat salat istikharah. Bacaan ayat atau surahnya. Setelah Al-Fatihah, bacalah apa saja ayat atau surah dari Al-Quran. Antaranya surah Al-Kafirun. Buang A tu. Ada tambah A. Surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Ini di antaranya. Tuan-tuan dan perempuan boleh baca apa saja. Ayat kursi pun boleh. Nak baca qul apa ni. Apa sajalah yang tuan-tuan ikutlah. Surah Al-Kafirun ni pendek. Al-Ikhlas pun pendek. Nak baca panjang sikit. Tuan-tuan bacalah. Rakaat yang pertama tu contoh macam wadduha wal laili idza saja. Rakaat yang kedua tu apa ni tuan-tuan baca alam nashrah ke mana boleh, tidak jadi halangan. Ini contoh saja. Niat dia usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan salat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Senang dia. Niat dalam bahasa Melayu tak apa. Sahaja aku semayang. Ini kan lafaz lah, lafaz bahasa Melayu. Senang. Sahaja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Ataupun tuan-tuan nak terjemah pun tak apa. Sahaja aku semayang sunat minta petunjuk Allah 2 rakaat kerana Allah. Yang penting hati kita faham. Orang Melayu ni kadang-kadang sampai tak mau faham langsung. Nak ikut semua. Sampai doa tu kira dia serah habis, dia percaya sungguh dekat imam dia. Doa sampai dia tak mau ambil tahu langsung Tok Imam minta doa apa. Jadi kira ustaz doa lah apa pun saya amin. Padahal kawan tu doa, ya Allah Tuhanku bagilah aku kaya. Dia sebut aku saja. Maknanya tuan-tuan tak kaya. Sebab itu tuan-tuan bersekalian, kita doa untuk orang ramai. Janganlah guna istilah aku. Maknanya tak adil. Sebab itu orang yang diamanahkan untuk jadi imam ni, bila dia berdoa, dia kena doa bahasa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sampai yang lelaki pun, kadang-kadang dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau, contoh. Jangan tuan-tuan ni pula. Dia baca dalam bahasa Arab.
orang lelaki, dia teringin nak kahwin dua. Ya Allah, ya Tuanku, kalau bukalah pintu hati isteriku supaya bersetuju aku nak kahwin dua. Yang isteri duduk belakang, amin. Tak faham tuan sekalian, contoh. Contoh. Jadi sebab itu tak apalah tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Jadi kerana itu kita ni bila lantik imam ni dia kena orang yang maknanya orang yang dipercayai, orang yang disetujui, sebab termasuk dalam masyarakat Melayu ni memang orang Melayu ni memang dia serah dekat imam. Jadi orang yang dia perasan dia berasa kata masyarakat tak suka kat dia tu, dia kena letak jawatan. Itu dari segi adab. Kalau dia rasalah macam orang tak suka dekat dia, mana elok dia letak jawatan. Makruh. Dia tak berasa, tak payah. Dah orang pun tak jatuhkan dia. Maknanya teruskan lah. Okey. Kemudian imam ni tuan-tuan sekalian, begitulah kita sebut tadi, dia tak boleh kalau sembahyang pun dia kena ambil kira makmum. Dan kita sebut tadi, doa ni tuan-tuan sekalian, kita kena banyak doa kita sendiri. Mana bukan doa ramai-ramai. Doa ramai-ramai ni sekali-sekala, macam contoh kita kata tu. Kena doa banyak, doa kita sendiri. Doa ni dia tak ada waktu. Dia tak ada macam semayang tadi. Semayang ni dia ada waktu dilarang. Doa tidak ada waktu dilarang. Doa ni hanya ada tempat, dia panggil. Tempat yang dilarang doa. Iaitu dalam tandas. Jangan doa. Sebab itu, doa ni dia tak perlu formal. Bila kita lalu naik kereta, ada aksiden, sunat kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuanku, Engkau lindungkanlah aku daripada musibah itu. Engkau selamatkanlah dia, berilah kesabaran kepada dia dan Engkau lindunglah aku. Begitulah tuan-tuan sekalian kita. Bila hujan turun pun waktu yang mustajab doa. Ya Allah, ya Tuanku, sebagaimana Engkau menurunkan rahmat-Mu melalui hujan, turunlah rahmat kepadaku. Mana tuan-tuan, bila masa kita orang kata, maknanya jangan kita tunggu waktu-waktu tertentu nak berdoa. Maknanya doa dalam bahasa Melayu. Mana ambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Taala. Kemudian doa istikharah. Ini doa yang panjang. Selesai saja salat, bacalah doa berikut yang diajar oleh Nabi SAW. Doa panjang ni kalau tuan-tuan boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal pun letak tu, semayang tu baca. Kalau tak boleh doa ni pun tuan-tuan baca dalam sembahyang. Sebab lepas sembahyang tak ada masalah nak bahasa apa pun. Sembahyang 2 rakaat tadi, saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Kemudian lepas berdoa, angkat tangan, ada adab doa, sebut bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuanku, Engkau berilah petunjuk kepadaku. Begitu saja. Lepas tu tutup dengan salawat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Senang cerita. Tapi kalau tuan-tuan nak baca doa istikharah, tengok baris. Tengok baris. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub wa antal 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ishati wa 'aqibati amri fayassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ishati wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana thumma ardini bihi. Makna dia, ya Allah, aku beristikharah. Aku beristikharah mana aku mohon petunjuk. Aku petunjuk daripada-Mu, ya Allah. Aku mohon petunjuk kepadamu, ya Allah, dengan ilmu-Mu. Ilmu, mana ilmu Allah yang maha meliputi segala-galanya. Yakni aku mohon agar Engkau tunjuki yang terbaik bagiku dalam urusanku ini berdasar ilmu-Mu, ya Allah. Berdasarkan ilmu Engkau, ya Allah,
Aku mohon kekuatan dengan kudrahmu. Kudrah apa makna? Kekuasaanmu. Dan aku memohon kepadamu dari kurniaanmu yang besar. Kurniaan ini limpahanmu. Sesungguhnya engkau berkuasa, sedang aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib. Maknanya tersembunyi yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita doa rasa baik, tapi rupanya tak baik. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa urusan ini adalah baik bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, takdirkanlah dia untukku, permudahkanlah dia dan kurniakanlah keberkatan untukku padanya, pada urusan itu. Jika engkau mengetahui bahawa urusan ini adalah buruk bagiku untuk agamaku, kehidupanku dan kesudahan urusanku, palingkanlah dia dariku dan palingkanlah aku darinya, serta takdirkanlah untukku apa yang baik bagiku, mengikut yang sebenarnya. Kalau tak baik, ya Allah, palingkanlah dia. Kemudian bagi apa yang baik untukku. Kemudian jadikanlah aku redha menerimanya. Kemudian doa istirah yang pendek. Tuan-tuan baca makna pun tak apa dah. Kalau tak baca doa Arab kan, baca makna. Lepas sembahyang istikharah tu, saja aku sembahyang sunat istikharah ataupun saja aku sembahyang sunat minta petunjuk, 2 rakaat kerana Allah, kemudian bagi salam, kemudian istighfarlah sikit. Tuan-tuan sekalian, istighfar dulu, minta ampun dulu sebuah sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian angkat tangan, baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ataupun baca ikut yang tuan-tuan sebutlah. Allah Ta'ala faham, insya-Allah. Dan yang pendek, ni orang Melayu, kalau ada yang pendek, pendeklah dia. Allahumma khirli wakhtarli. Pendek pun tak apalah tuan-tuan sekalian, daripada tak buat langsung. Allahumma khirli wakhtarli. Ni pendek. Ya Allah, berilah kepadaku yang terbaik. Ya Allah, pilihlah untukku yang terbaik. Yang ni letak di pintu rumah boleh yang ni. Letak di pintu rumah tu. Sebelum nak keluar tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Itu selawat. Selesai. Tak sembahyang pun doa. Sekurang-kurangnya doa. Sebab hadis yang mula-mula tadi Nabi tak sebut sembahyang pun. Nabi sebut mana setiap kali urusan kita minta doa. Setiap kali urusan kita. Tambahan, jika tidak melakukan salat istikharah, boleh juga berdoa selepas salat fardu atau salat sunat yang lain. Dia kata ulama lepas fardu pun, lepas duha pun boleh. Ikutlah tak membuat sembahyang sunat istikharah, sembahyang khusus. Tapi yang terbaik ialah buat salat sunat istikharah lah yang paling baik. Selesai kita, tuan-tuan sekalian, sembahyang sunat istikharah. Sembahyang sunat istikharah. Sebenarnya buat bendang pun patutnya kena istikharah sepatutnya. Nak pakai benih apa? Nak benih pakai benih apa kan? Istikharah. Ya. Ada soalan sebelum kita tutup majlisnya? Boleh, insya-Allah. Kalau boleh jawab, tak boleh jawab, kita tangguh. Soalan apa? Mazhab resmi 4. Dia mazhabul awam, mazhabu ustazu. Sebenarnya orang awam bukan ada mazhab. Mazhab orang awam ialah mazhab guru dia. Tapi dah oleh sebab kebetulan orang Melayu ni rata-rata tok guru mazhab Syafi'i, dia mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau di Mesir, dia 4 mazhab hidup. Di Mesir 4 mazhab hidup. Ya. Sebab itu bila tuan-tuan pergi, ikut dah lah tuan-tuan pergi mana-mana masjid. Kadang-kadang masjid tu 3 orang, 4 orang pun masuk Jumaat dia ada khutbah dah. Dia mazhab Hanafi. Dia mana subuh tak ada kunut. Subuh tak ada
Solat kunut. Dia ikutlah imam. Maknanya sebab dia empat-empat mazhab ni hidup dipelajari. Jadi bila orang awam tu dia biasa dengan seorang guru mazhab Hanafi, dia Hanafi lah. Dia mengaji pula. Kalau yang lain pula dia guru dia mazhab Syafi'i, dia Syafi'i. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita nak mengaji fiqh ni, tuan-tuan kena mengaji dengan guru tu dia, mana tuan-tuan kena yakin dia tu berilmu. Kalau tidak mungkin akan berlaku kesilapan. Kesilapan dalam beramal. Jadi maknanya kalaulah tuan-tuan dan puan sekalian mengaji, duduk depan seorang ustaz, seorang guru, ataupun di Perlis lah kita orang Perlis ni, tuan-tuan mengaji dengan Datuk Mufti kita, dia bukan mazhab Syafi'i, dia makna Perlis ni dia tak terikat dengan mazhab. Bukan tak ada mazhab. Orang tak ada mazhab ni orang yang tak ada guru, yang tak ada mazhab. Mustahil lah orang tak ada mazhab. Maknanya Perlis ni dia tak terikat dengan satu mazhab. Dia tidak terikat dengan satu mazhab. Kalau negeri-negeri lain, apa-apa fatwa dia akan rujuk dalam mazhab Syafi'i. Selagi ada mazhab Syafi'i, selagi mazhab Syafi'i itu boleh diamalkan, dia akan peganglah. Tapi di Perlis ni dia tidak. Dia akan rujuk semua pandangan-pandangan ulama, 4 mazhab. Kemudian dia akan tengok pandangan yang paling rajih dengan dalil. Dengan paling rajih dengan dalil dia panggil. Sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, sebagai contoh. Kalau ikut mazhab Syafi'i, orang tanam harum manis ni dia tak kena zakat. Kena mazhab Syafi'i, zakat pertanian ni hanyalah dikenakan ke atas, dia panggil makanan bijian, makanan asasi. Jadi orang tak pernah lagi orang buat mempelam ni makanan asasi. Jadi orang tanah harum manis ni kalau ikut mazhab lain, dia mungkinlah kita kata ikut mazhab Syafi'i, mungkin ada maknanya zakat perniagaan lah. Tapi zakat perniagaan ni dia kena tunggu setahun. Tunggu setahun cerah dulu duit tu. Jadi dalam masalah ini, tapi Imam Abu Hanifah dia memfatwakan zakat pertanian, semua jenis pertanian, ikut cukup syarat-syarat. Jadi sebab itu dia ambil fatwa daripada Imam Abu Hanifah, dan fatwa itu yang lebih. Sebab pendapatan orang harum manis ni, kalau serlung, tuan-tuan bayangkanlah. Serlung kalau tak silap boleh berapa pokok? 60 pokok boleh. Kata 60 pokok, satu pokok 500 saja. 2,000, katalah 1,000, kita kata 60,000. Tiba-tiba orang buat bendang, Allah Ta'ala kata, wa atu haqqu yawma hasadih. Tunaikanlah zakat pada hari menuai. Itu sebab tu zakat pertanian. Dia Allah Ta'ala sebut begitu dalam Quran. Menuai saja, ambil hasil saja, kena kira zakat. Jadi Imam Abu Hanifah kata bukan saja padi, gandum, apa saja kamu pertanian, tertakluk dengan ayat itu. Jadi kerana itu boleh dia ambil pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Jadi oleh kerana orang boleh fatwanya begitu, kita pun begitulah. Dan kalau negeri-negeri lain, tuan-tuan sekalian, kalau nak ikut kaedah asal zakat ni, bila tuan-tuan ambil saja hasil tu, kena tolak zakat. Tak boleh, kos-kos tak boleh tolak. Tapi rasa-rasa tuan-tuan pun setuju dengan perlis ni. Masuk kalau orang Kedah ni pun, berat petani. Kalau tak boleh tolak, sewa tak tolak. Kemudian kos dipanggil upah sana sini tak tolak. Maka fatwa negeri Perlis boleh tolak kos. Bahkan boleh tolak secara hidup. Untuk kalau orang yang hidup atas bendang tu, dia boleh tolak secara hidup untuk berapa bulan. Dah tu. 6 bulan tu dia boleh tolak secara hidup.
tuan-tuan sekalian. Ya, sebab dia memang hidup atas bendang tu. Ya, dia hidup atas bendang tu. Lainlah kalau cikgu buat bendang. Tuan sekalian, cikgu buat bendang contohnya. Ya. Ataupun ada pensyarah-pensyarah buat bendang. Dia buat bendang tu, duit bendang tu dia simpan, dia akan guna pun duit gaji banyak. Jadi tak timbul persoalan dia nak perlu tolak secara hidup dia selama 6 bulan. Tapi petani yang memang dia hidup dengan bendang tu, kalau tak tolak tuan-tuan sekalian, dia buat keluar zakat, lepas tu dia kena pergi minta ke orang pula zakat. Mana dia pula. Jadi syarak tak nak begitu. Kerana zakat ni dia ambil daripada orang kaya diberi pada orang miskin. Itu konsep zakat. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kadang-kadang kita beramal tapi dia panggil tak mengaji sungguh-sungguh, dia jadi berat. Takallufan dia panggil, jadi berat. Berat akhirnya dia akan fikir untuk nak elak zakat lah. Padahal sebenarnya kalau dia ikut betul-betul, tuan-tuan sekalian, tak banyak sangat zakat tu. Dia mampu insya-Allah. Walaupun dia hidup terbendang tu, dia mampu untuk keluarkan zakat. Tapi kalau tanya, dia panggil, kebetulan dia minta fatwa tu, orang yang tak buat bendang. Orang tak buat bendang. Dia pun tolong suruh ustaz kira. Ustaz tak buat bendang. Tak pun kira lah. Pakcik kena berkeluar zakat 1,000. Akhirnya dia balik pusing. 1,000 ni tak lepas. Lah kali tak berkeluar langsung. Mana sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan boleh tanya sebarangan orang. Dia kena tanya orang yang mahir. Dia kena tanya, mana ustaz pun dia nak kira zakat dia pun, dia kena tanya orang yang tahu. Jadi begitulah. Orang awam tuan-tuan sekalian, mana macam kita tuan-tuan lah orang awam, maknanya tuan-tuan sekalian dari segi nak beramal dengan agama tu, tuan-tuan duduk di Perlis, tuan-tuan boleh ikut fatwa Perlis. Tuan-tuan ikut. Dia ikut, kalau masjid dia ikut imam lah. Contoh macam tuan-tuan hadir di sini, kita sebab dia panggil dari segi kunut sebagai contohnya, Datuk Mufti kita sendiri pun dia sebut, dia kata masjid saja yang terikat dengan arahan Jabatan Agama. Luar daripada masjid tak terikat, pulanglah nak baca kunut. Kata baca kunut tu pulang. Jadi kalau tuan-tuan pergi di masjid, imam tak baca kunut, tak payah baca kunut. Bila tuan-tuan mai surau ni, kita baca kunut, tuan-tuan baca kunut, tak menjadi satu kesalahan. Sebab sembahyang tak baca kunut pun sah, baca kunut pun sah. Jangan tak baca Fatihah saja. Dan satu lagi, jangan tak sembahyang saja. Itu lagi berat yang tu. Jadi jangan timbul sebarang, dia panggil inilah benda biasa, normal dia panggil. Di masjid lepas sembahyang tak baca zikir kuat. Tuan-tuan baca sendiri-sendiri pelan-pelan. Bila mai di surau baca zikir kuat. Mana bacalah ramai-ramai sama-sama. Dengan ni, kalau tak mau baca kuat pun tak apa, aku nak baca sendiri walaupun imam baca kuat. Kita nak baca sendiri pun tak jadi masalah. Kadang-kadang imam dia baca ikut dia lah. Yang kita pula nak baca penuh. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Imam pula dia ada urusan lain dan sebagainya, dia baca ringkas-ringkas. Jadi tuan-tuan tak semestinya ikut dia. Cuma kata alim ulama, baca zikir kuat lepas sembahyang ni sunat pun tak. Dia harus saja. Dia harus saja. Kerana asal-asal yang Nabi mengajar itu adalah baca sendiri-sendiri. Cuma ulama-ulama mazhab Syafi'i kata harus. Benda yang boleh disunatkan baca sendiri harus. Kalau nak baca ramai-ramai. Harus saja, tak ada lebih. Tak ada dia panggil kalau bila tuan-tuan baca ramai-ramai itu dapat 27 kali ganda. Tidak. 27 kali ganda tu sembahyang fardu berjamaah saja. Boleh faham usulannya? Wallahu a'lam bishawab.